Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam pembacaan dan pemahaman Kitab Al-Azminatu Wal-Amkinatu karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijrah. Kita menghargai sumbangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi yang telah wafat 1000 tahun yang lalu. Masih lagi pada muka halaman 125 dalam kitab Al-Azminatu Wal-Amkinatu, bab yang kedua, fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa zatal awim wa ibban wa ifan wa qablu wa ba'du wa qabla wa ba'da wa la yarfa'ani. Artinya, kalimah iz dan kalimah zata ini tidak digunakan melainkan untuk zaraf, iaitu keadaan sesuatu dengan makna di, tempat ataupun pada waktu. Dan kalimah yang ke-23, kalimah zatal awim, yang membawa erti ulangan tahunan bagi sesuatu hal, begitu juga bagi sesuatu ma'al. Al-hal, hal ihwal, al-ma'al, dapatan dan perolehan. Dan kalimah yang ke-24, kalimah iban, yang membawa erti detik awal sesuatu hal ihwal dan detik awal sesuatu al-ma'al, dapatan dan perolehan. Dan kalimah yang ke-25, kalimah ifan, yang membawa erti detik akhir al-hal dan al-ma'al, detik akhir bagi sesuatu hal ihwal dan detik akhir bagi sesuatu dapatan dan perolehan. Kalimah yang ke-26, kalimah qabla, yang membawa erti sebelum. Kalimah yang ke-27, kalimah ba'da, selepas. Qabla, sebelum, ba'da, selepas. Kedua-duanya adalah isim zaman, zaraf zaman. Dan kalimah qabla dan ba'da itu tidak dibaca dengan baris hadapan, tak dibaca dengan qablu dan tak dibaca dengan ba'du, tapi dibaca dengan qabla, ba'da. Apabila dibaca dengan qabla, baris atas, ba'da, baris atas, menunjukkan zaman, menunjukkan zaraf zaman, zaraf makan, sebelum. Tapi kalau dibaca dengan rafa', ini yang dinyatakan kepada kita. Tidak dibaca dengan baris hadapan. Kalau dibaca dengan baris hadapan, dia tidak akan menunjukkan kepada zaraf zaman dan zaraf makan. Khususnya untuk zaraf zaman, isim zaman, maka dengan baris atas qabla, sebelum. Kita faham, sebelum itu sebelum yang tertakluk dengan waktu. Sebelum zuhur, selepas zuhur, qabla zuhri, ba'da zuhri, qabla al-asri, sebelum asar, ba'da al-asri, selepas asar. Maka qabla dibaca baris atas, ba'da dibaca baris atas, maka ianya
khusus untuk penggunaan waktu dan zaman. Zaraf zaman, zaraf makan. Sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah, saya ingin mengambil perhatian pada kalimah yang ke-23. Zatal awim, ulangan tahunan. Zatal awim, za, maka didatangkan di situ dengan ta ta'nis, zata, zatal awim, ulangan tahunan. Ya, kalau sebut ulangan tahunan, ulangan tahunan untuk apa? Ulang tahun hari keputeraan. Maka dalam istilah bahasa Arab ada istilah khas, zatal awim, ulang tahun. Ulang tahun berulangnya nilai masa. Ulang tahun apa? Ulang tahun perkahwinan, juga menggunakan istilah zatal awim. Ulang tahun kelahiran, zatal awim. Ulang tahun meraihkan penganugerahan pingat kebesaran, juga zatal awim. Dia ulang tahun. Baik. Maka istilah za dan zata merupakan zaraf zaman. Iktibar lafaznya dibaca dengan baris atas. Za, zal alif, za. Dibaca dengan baris atas. Zal alif ta, zata. Itu iktibar lafaz. Iktibar maknanya membawa makna memiliki dan mempunyai. Kalau kita kata zatal awim, tahun ulangan. Tahun ulangan apa? Ulangan perkahwinan. Mesti ada pemiliknya. Ulang tahun perkahwinan siapa? Maka ada di situ, kita kata mengandungi makna masa, zaraf zaman, ulang tahun, maknanya cukup pusingan setahun. Maka ada di situ peristiwa. Ulang tahun apa? Ulang tahun perkahwinan. Maka ada di situ pemiliknya. Ulang tahun perkahwinan siapa? Sidang penonton yang dirahmati Allah, begitu hebat bahasa Arab. Kerana dalam menjelaskan kedudukan bahasa Arab ini, ada satu bidang ilmu yang disebut ilmu al-maqulat. Ilmu al-maqulat, ilmu memperkatakan sesuatu. Memperkatakan sesuatu itu dengan membuat penilaian kepada 10 perkara. Salah satu daripada 10 perkara itu ialah tempat, dan yang kedua masa. Apabila kita perkatakan sesuatu, maknanya perkatakan sesuatu tu maqulat, perkatakan sesuatu. Jadi di situ adanya 10 perkara yang merangkumi apa yang diperkatakan. Yang pertama masa, yang kedua tempat, seterusnya. Maka dalam ilmu al-maqulat, apabila sebut sahaja sesuatu perkara, sesuatu tragedi, maka memperkatakan sesuatu peristiwa. Pertamanya, bila peristiwa itu berlaku. Yang kedua, tempat, di mana peristiwa itu berlaku. Sidang penonton yang dirahmati Allah, ilmu falak akan datang untuk mensabitkan tahun ulangan. Kita nak bahaskan di sini satu kalimah, zatal awim, yang disebut dengan ulang tahunan, berulang.
sesuatu peristiwa mengikut tempoh masa yang tertentu. Ianya akan memberi kepada kita satu nilai yang mana di situ kita akan memahami sesuatu tragedi, sesuatu peristiwa dengan lebih tepat. Datang ilmu falak mensabitkan detik-detik waktunya dengan tepat. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sebagai contoh kita menyebut tentang soal wabak. Baik, wabak antaranya yang dicatat oleh Asy-Syaikh Muhammad Mukhtar dalam kitabnya At-Taufiqat Al-Ilhamiyah yang dicetak pada tahun 1311 Hijrah. Asy-Syaikh Muhammad Mukhtar kemukakan pada tahun 100 Hijrah. Berlakulah peristiwa tragedi yang menakutkan, iaitu wabak menimpa dunia Islam. Sebaik sahaja Umar Abdul Aziz ditabalkan sebagai khalifah yang merupakan salah seorang khalifah dalam kerajaan Islam Bani Umayyah. Asy-Syaikh Umar Abdul Aziz. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pada tahun 100 Hijrah, maka bumi Islam ditimpa dengan wabak penyakit. Oleh itu, Umar Abdul Aziz membuat satu penilaian. Penilaian berhubung bilakah detik awal dapat dikesan wabak penyakit menimpa dunia Islam. Ketika itu berlaku di bumi Basrah, Iraq. Maka detik paling awal, maknanya dikesan tarikh insan yang mula-mula ditimpakan wabak, maka di situ dicatat tarikhnya, waktunya dan tempatnya. Maka dikaitkan wabak Basrah, wabak kluster Basrah. Detik awal berlakunya serangan wabak, maka disebut dengan istilah khas, iaitu Iban, sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki. Kemudian Asy-Syaikh Umar Abdul Aziz mengenal pasti detik paling awal, dikenal pasti wabak menimpa dunia Islam di bumi Basrah. Bila? Harinya, bulannya, tahunnya. Maka disebut dengan istilah Iban. Dan setelah dikenal pasti, cukup 2 tahun. Maknanya setelah cukup setahun, tahun ulangan disebut Zatal Awin yang kita kemukakan tadi. Rupa-rupanya dia bukan setahun. Dia menelan masa 2 tahun. 100 Hijrah, 101 Hijrah. 102 Hijrah barulah wabak penyakit di Basrah semakin beransur pulih dan berkurangan. Tempoh masa 2 tahun. Maka detik paling awal disebut Iban dan detik terakhir disebut Ifan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu. Baik, maka kalimah yang ke-24, Iban, detik awal sesuatu tragedi. Ifan, detik akhir sesuatu tragedi. Maka ada di situ
tempoh masanya. Ada di situ tempoh masanya. Mudah tempohnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Setelah ada di situ tempohnya 2 tahun. Dah tahu 2 tahun kerana detik awalnya telah dicatat, dikenal pasti, iban dalam istilahnya, dan detik akhirnya telah dikenal pasti, ifan, maka mereka menunggu dan menanti. Bilakah berulangnya wabak penyakit yang sama? Ya, pada tahun 201 Hijrah. Sekali lagi bumi Basrah Allah Ta'ala timpakan wabak penyakit. Maka tahun ulangannya kita sebut Zatal Awim. Tahun ulangannya adalah 100 tahun. Tahun 201 Hijrah ketika itu khalifah adalah Khalifah Al-Ma'mun, iaitu anak kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Jadi Khalifah Harun Ar-Rashid dia kahwin 2 orang, dia ada 2 isteri. Anak isteri yang pertama namanya Al-Amin. Anak kepada isteri yang kedua namanya Al-Ma'mun. Jadi Al-Ma'mun bunuh Al-Amin untuk mendapatkan tahta. Allah Maha Berkuasa. Apabila Al-Ma'mun menjadi khalifah, maka Allah uji dengan ditimpakan wabak penyakit. Ya, di bumi yang sama, bumi Basrah. Maka berulang dalam tempoh masa 100 tahun. Berulang dalam tempoh masa 100 tahun. 100 tahun ulangan itu dalam istilah falak maka disebut Zatal Awim, yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijrah. Maka setiap ulangan itu akan dinilai sama atau tidak formasinya dengan menilai detik awal dan detik akhir. Detik awal disebut sebagai iban, detik akhir disebut dengan istilah ifan. Ya, apa yang berlaku pada tahun 201 Hijrah berterusan 202 Hijrah dan reda pulih 203 Hijrah. Menunjukkan di sini ulangan wabak 100 tahun dalam tempoh time frame antara detik awal dan detik akhir 2 tahun. Haulain kamilain liman arada an yutimmar radha. Nak menyusukan bayi dengan sempurna 2 tahun. Kerana dalam masa 2 tahun itu pembentukan organ kelenjar tisu dalam kerangka 360 tulang dan sendi manusia. Maka kita perlukan 2 tahun untuk pembentukan ketahanan diri. Dengan kata lain, sebab itu nak menangani wabak perlukan 2 tahun. Kerana tubuh badan kita akan membentuk sendiri pertahanan diri. Yang saya nak jelaskan di sini betapa hebatnya ulama-ulama terdahulu kemukakan kepada kita istilah Zatal Awim, dan ada itu istilah Iban dan istilah Ifan. Semoga ianya benar-benar memberi manfaat kepada kita sehingga bersua kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.